Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang konsep dan perbahasan fuqaha berkaitan tata cara tangkapan menurut fiqh Islam. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli, iaitu saya, Nur Hafazah binti Muhammad Sanusi, dan sahabat-sahabat saya, Nur Natasha Azwa binti Nur Hisam, Khawla Umairah binti Abdul Syam, dan Nurul Izzah binti Jamaluddin. Definisi tangkapan. Tangkapan adalah melujudkan kebebasan seseorang menerusi sesuatu kuasa yang sah di sisi undang-undang, bertujuan untuk memaksa kehadiran individu tersebut untuk menjawab suatu pertuduhan jenayah. Secara umumnya, di dalam Undang-Undang Tata Cara Jenayah, tangkapan ini didefinisikan sebagai rampasan sebenar atau menyentuh tubuh seseorang bertujuan untuk menahannya. Namun demikian, tiada definisi yang jelas dalam kedua-dua undang-undang, iaitu Undang-Undang Islam dan Undang-Undang di Malaysia. Dalam menerangkan cara penangkapan, Seksyen 15-1 Kanun Prosedur Jenayah menjelaskan bahawa dalam membuat tangkapan, seorang pegawai polis atau orang lain yang membuat tangkapan hendaklah benar-benar menyentuh atau mengurung badan orang yang hendak ditangkap itu, melainkan jika terdapat penyerahan kepada jagaan oleh perkataan atau perbuatan. Seterusnya, siapa yang boleh menangkap menurut Islam? Pada zaman Rasulullah SAW, tidak ada pasukan khas untuk menangkap penjenayah. Tidak seperti zaman kita ada pegawai polis, kita ada pegawai penguatkuasa agama yang akan menguruskan penangkapan ataupun menangkap individu yang terlibat dalam jenayah. Jadi pada zaman Rasulullah ni tidak ada pasukan khas. Hal ini disebabkan 2 sebab utama, iaitu yang pertama, pada zaman Rasulullah hanya ada beberapa kes jenayah yang berlaku. Jadi sekiranya ada keperluan untuk menangkap, menahan atau untuk melaksanakan hukuman, Rasulullah akan arahkan salah seorang sahabatnya atau beberapa orang untuk menyelesaikan tugasan tersebut. Sebagai contoh, Rasulullah pernah mengarahkan Unais bin Al-Dahak untuk menanyakan kepada seorang wanita mengenai tuduhan zina terhadapnya dan untuk melaksanakan hukuman jika dia mengaku bersalah. Sebab yang kedua iaitu perasaan takut kepada Allah yang kuat telah mendesak masyarakat pada masa itu yang melakukan jenayah untuk tampil ke hadapan dan membuat pengakuan kepada Rasulullah. Jadi inilah yang telah berlaku kepada Ma'iz bin Malik dan Al-Ghamidiyah yang telah mengaku berzina. Selain itu, ada beberapa kes iaitu antaranya 2 pihak yang bersengketa dalam kes jenayah datang maksudnya diorang ada bersengketa dan diorang telah datang secara rela hati kepada Rasulullah untuk menyelesaikan masalah mereka. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan berkaitan syarat-syarat orang yang menangkap. Jadi antara syarat-syarat mengenai seseorang yang bertanggungjawab untuk melarang kemungkaran dan jika perlu dia menangkap suspek ada 3, iaitu yang pertama adalah at-taklif, dan yang kedua al-qudrah, dan yang ketiga al-iman. Jadi saya pergi kepada syarat yang pertama, iaitu at-taklif, yang bermaksud tanggungjawab. Secara kita tahu bahawa untuk melarang kemungkaran adalah dianggap sebagai kewajipan, yang mana di bawah prinsip umum undang-undang Islam, seseorang yang tidak bertanggungjawab ni dia tidak boleh dianggap sebagai bertanggungjawab. Jadi orang yang bertanggungjawab di bawah undang-undang Islam ni lazimnya ialah orang yang telah mencapai umur akil balik, yang mana biasanya dia boleh membezakan antara aktiviti yang sah dan haram. Tapi tak bermakna orang yang tak bertanggungjawab ni dia tak boleh memainkan peranannya dalam perkara ini, yang mana dia masih lagi boleh melarang kemungkaran tapi ikut kepada kemampuannya, yang mana perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang baik yang boleh dilakukannya tanpa diwajibkan ke atasnya. Seterusnya saya pergi kepada syarat yang kedua, iaitu al-qudrah, yang bermaksud kuasa.
Syarat kedua ini berdasarkan sebuah sabda Nabi yang mana daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang mana ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana bermaksud barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangan, dan jika tak mampu hendaklah mencegahnya dengan lisan, dan jika tak mampu juga hendaklah mencegahnya dengan hati. Jadi itulah selamah-lamah iman. Jadi berdasarkan hadis yang saya terangkan tadi, ia menjelaskan bahawa setiap orang ni mempunyai kuasa untuk melarang kemungkaran. Kalau nak lebih mudah faham, jika seseorang itu dia tahu bahawa tindakannya itu boleh menghentikan jenayah ataupun sekurang-kurangnya jenayah itu dapat dikurangkan, jadi ia menjadi kewajipan ke atasnya untuk menghentikan jenayah itu dengan tindakan fizikanya, dan jika diperlukan dia boleh menangkap suspek. Namun jika dia merasakan tindakan itu akan menghasilkan kejahatan yang lebih besar, yang mana dia boleh memudaratkan orang sekelilingnya ataupun mangsa tersebut, dia tidak dibenarkan melarangnya dengan tangannya, itu tindakan fizikanya. Jadi selain daripada hadis yang saya terangkan tadi, syarat yang kedua ini juga menggunakan kaedah fiqhiyah, iaitu prinsip yahtaru ahwaini asyaraini, yang bermaksud yang kurang di antara dua kejahatan itu harus dipilih. Okey, berdasarkan prinsip ini saya bagi contoh nak mudah faham. Contohnya ada satu kejadian yang mana ada berlaku jenayah, yang mana penjenayah ni dia mengacukan pistol kepada seorang lelaki yang mana tebusan. Jadi orang yang tidak bersenjata ni ataupun orang yang melihat kejadian ni, dia ada dua pilihan. Yang mana pilihan pertama ni adalah dia boleh untuk membuat percubaan untuk menghentikan jenayah tu, ataupun dia menangkap penjenayah tu, dan akibat daripada perbuatan tu dia akan menyebabkan dia ataupun orang tebusan tu mungkin ditembak. Dan pilihan kedua adalah dia tak payah buat apa-apa, kiranya tak ada sebarang tindakan fizikal terhadap penjenayah pada ketika itu. Jadi kalau kita lihat kepada dua keadaan ini, kejahatan yang mungkin dihasilkan oleh pilihan pertama ini adalah lebih besar daripada yang kedua. Jadi oleh itu dia mesti mengelakkan tindakan yang daripada keadaan pertama itulah, yang kalau dia cuba untuk menyelamatkan orang tebusan tu ataupun dia cuba untuk menghentikan jenayah itu daripada berlaku yang mengakibatkan dirinya ataupun orang tebusannya terbunuh. Jadi dia perlu mengelakkan daripada membuat tindakan yang pertama itu. Dan menurut hadis ni juga, ataupun menurut situasi yang tadi saya terangkan tadi, walaupun orang tersebut dia tak buat tindakan secara fizikal, tapi dia bertanggungjawab untuk melarangnya secara lisan, iaitu dia boleh bagi tahu kepada pihak berkuasa berkaitan dengan jenayah tersebut. Jadi di situ kita dapat lihat bahawa adanya tanggungjawab ke atas orang yang melihat itu. Dan akhir sekali, jika dia tak dapat nak melakukan kedua-dua itu, maksudnya dia mencegah dengan tangan tak boleh, nak cegah dengan lisan tak boleh, dia boleh mencegah dengan menggunakan hati, iaitu dia boleh mengelakkan diri dia daripada melawat tempat-tempat yang biasa berlaku jenayah, dan menjauhi diri dia daripada kumpulan-kumpulan penjenayah. Okey, itu adalah syarat yang kedua. Dan kita pergi kepada syarat ketiga, iaitu al-iman, yang bermaksud keimanan. Jadi secara amnya, kewajipan untuk menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran ini adalah wajib bagi umat Islam sahaja. Namun jika orang Islam tu terpaksa nak lindung orang bukan Islam daripada sebarang jenayah dan kemudaratan, jadi ia juga menjadi tanggungjawab orang bukan Islam untuk melarang aktiviti yang menyalahi undang-undang, supaya kita ni, iaitu umat Islam dan orang bukan Islam ni, dapat hidup secara harmoni antara satu sama lain. Kita bergerak pula kepada pandangan fuqaha mengenai tangkapan. Menurut kebanyakan ulama mengatakan bahawa kebebasan bergerak bagi setiap individu tidak boleh dihalang semata-mata kerana individu tersebut dituduh bersalah dalam sesuatu perlakuan jenayah yang dilakukan sebelum daripada diputuskan hukuman di mahkamah setelah dari perbicaraan yang ada dilakukan. Dan penggunaan kaedah fiqh yang digunakan dalam kaedah dalam tangkapan ini
boleh dikaitkan dengan satu adalah ad-darurat tubihul mahzurat, iaitu keperluan mengharuskan apa yang dilarang. Hal ini bermakna tangkapan itu adalah satu keperluan untuk memudahkan penyiasatan oleh pihak berkuasa terhadap pertuduhan jenayah tersebut. Dan yang kedua adalah yatahammalu ad-darar akhlasu li daf'i ad-darar al-'am. Ini bermaksud menanggung kemudaratan yang khusus untuk melindungi kemudaratan yang umum. Penangkapan suspek dari pertuduhan jenayah adalah merupakan kemudaratan yang khusus yang boleh kita ambil tanggung berbanding dengan kemudaratan yang am, iaitu kemudaratan kepada masyarakat. Jadi dengan melakukan tangkapan tersebut, maka kita boleh mengelakkan daripada kemudaratan kepada masyarakat berlaku. Seterusnya, isu-isu tata cara tangkapan. Okey, jadi terdapat dua isu di mana yang pertama, adakah penangkapan tersebut boleh dibuat berdasarkan tuduhan semata-mata? Maka menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhu, tangkapan tersebut tidak boleh dibuat tanpa adanya saksi yang jujur atau pengakuan secara sukarela. Okay, jadi isu yang kedua iaitu mengenai adakah tangkapan tu boleh dibuat menggunakan kekerasan secara fizikal terhadap seseorang individu. Maka menurut Ibnu Qudamah, kekerasan fizikal tidak boleh digunakan sehingga boleh menyebabkan kematian. Seterusnya kita pergi kepada kes-kes di mana kes tangkapan yang pernah berlaku di zaman Rasulullah. Jadi terdapat 3 kes, iaitu yang pertama kes mengenai sahabat Rasulullah iaitu Abu Umayyah yang pernah menangkap seorang pencuri dan membawanya ke hadapan Nabi. Jadi pencuri itu pun dia mengaku dia mencuri harta tu walaupun tak ada bukti pun harta yang dicuri itu. Okay, kes kedua iaitu mengenai seorang wanita yang pernah melakukan kecurian. Dia ditangkap dan dibawa ke hadapan Rasulullah. Jadi kesalahan itu dia dibuktikan dengan adanya bukti yang kukuh. Maka Nabi Muhammad SAW mengarahkan untuk memotong tangan dia. Okay, jadi kes yang ketiga iaitu mengenai Rasulullah yang pernah menangkap dan menahan sekumpulan puak yang ada melawat baginda dan telah membunuh penggembala unta baginda. Daripada isu tangkapan ini, berkenaan dengan tangkapan ini adalah Islam amat menitik beratkan keselamatan umat manusia dalam segala urusan hariannya. Segala yang telah digariskan dalam Islam adalah satu perkara yang amat mementingkan penjagaan maqasid syariah, iaitu berkenaan dengan nyawa, harta, keturunan dan akal. Oleh yang demikian, kaedah tangkapan yang telah diperbahaskan dalam kalangan fuqaha amat menunjukkan kemuliaan Islam itu sendiri. Sekian dari kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.